Supermo atau nama sebenarnya Moqtada Hari, legenda bola sepak Malaysia. Moqtada Hari dilahirkan pada 13 November 1953 di setapak Kuala Lumpur dan beliau mula menunjukkan bakatnya dalam bola sepak sejak usia muda lagi. Dan di sinilah bermulanya perjalanan luar biasa Supermo dalam dunia bola sepak. Suatu ketika dahulu, Moqtada Hari menjadi sinonim dengan pasukan Selangor FA yang mana beliau bermain untuk pasukan ini dari tahun 1971 hingga 1982. Dan prestasinya bukan sahaja menyumbang kepada kelab tapi juga menjadi salah seorang penyerang terbaik dalam sejarah bola sepak Malaysia. Dan antara pencapaian individu beliau telah memenangi anugerah pencetak gol terbanyak Piala AFC pada tahun 1971 dan memenangi gelaran yang sama dalam Liga Malaysia pada tahun 1977 dan 1978. Moqtada Hari bukan sahaja memberi cahaya gemilang dalam kariernya dalam kelab, tapi juga bersama pasukan kebangsaan Malaysia. Dan antara pencapaian cemerlangnya dalam pasukan kebangsaan adalah membawa negara meraih pingat emas dalam SEA Games 1977 dan juga membawa negara ke peringkat final di Piala AFC pada tahun 1980. Dan prestasinya diiktiraf dengan pelbagai anugerah. Antaranya adalah anugerah bola sepak kebangsaan untuk bermain terbaik pada tahun 1976 dan 1978 dan juga mendapat anugerah olahragawan kebangsaan pada tahun 1976 dan juga pelbagai lagi anugerah yang menjadikan Moqtada Hari sebagai salah seorang legenda. Dan Moqtada Hari meninggal dunia pada tahun 1991 akibat penyakit nyuri motor, tetapi sejarahnya sebagai salah seorang juara dan inspirasinya dalam bola sepak Malaysia terus kekal hidup sehingga ke hari ini. Saking hebatnya pemain bola sepak legenda iaitu Moqtada Hari atau lebih dikenali sebagai Super Moq, siapa yang menginspirasikan setelah bertahun-tahun, 20 tahun kematiannya, wujudnya Akademi Bola Sepak Negara Moqtada Hari, iaitu satu akademi bola sepak Malaysia ditubuhkan pada 10 April 2015, dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Misi dan visinya membawa dimensi baru dalam bola sepak negara dengan latihan berprestasi tinggi dan berterahan bakat di peringkat antarabangsa. Akademi ini dinamakan sempena pemain bola sepak legenda iaitu tak lain bukan Moqtada Hari itu sendiri. Akademi ini ditubuhkan menerusi program pembangunan bola sepak negara PPBN, dibangunkan sebagai ekosistem dan pusat kecemerlangan sukan kepada pelajar dari seluruh negara. Dia terletak di Gambang, Pahang. Kerja menarik taraf akademi ini dimulakan pada 2016 dan siap sepenuhnya pada 2018. Akan tetapi, meskipun akademi ini sungguh hebat, dapat melahirkan pemain bola sepak yang hebat yang boleh mewakili tempatan sampai boleh bertanding dengan luar negara. Akan tetapi mengikut kajian Kuala Lumpur, kajian menyeluruh perlu dilakukan membabitkan akademi bola sepak Moqtada Hari susulan kegagalan skuad bawah 17 B17 tahun di negara di Piala Asia B13 di Bangkok, Thailand baru ini. Penyertaan pasukan AMD dalam kejohanan peringkat belia juga perlu dilihat semula dengan pendedahan lebih kompetitif diperlukan. Ramai yang tidak tahu, Moqtada Hari atau nama lainnya Super Moq adalah pemain bola sepak Malaysia yang mempunyai pencapaian yang sangat hebat. Dikatakan bahawa pencapaian beliau tidak mampu ditandingi sehingga ke hari ini. Bahkan industri bola dilihatkan malang selepas kehilangan beliau. Berdasarkan Legenda Press pada tahun 2021, beliau pernah membantu pasukan Malaysia menewaskan Arsenal 2-0 dalam perlawanan persahabatan pada tahun 1975. Memberi inspirasi kepada pemain bola sepanjang zaman hinggalah sekarang dalam menjaringkan gol dan mengejar serta mencapai kejayaan Moqtada Hari. Seterusnya, berdasarkan Legenda Press pada tahun 2021 juga mengatakan bahawa selepas perlawanan itu, dia mendapat tawaran untuk bermain bersama Real Madrid, pasukan besar Spanyol, dan beberapa pasukan Liga Perdana Inggeris. Walau bagaimanapun, atas sebab patriotisme dan keinginan untuk bergabung dengan pasukan Selangor dan kekal untuk Malaysia, tawaran itu ditolak. Hal ini membawa impak kepada generasi yang mendatang dan dengan membuatkan mereka lebih mendalami semangat kecintaan terhadap negara dan terdorong untuk menabur bakti terhadap negara dalam sektor sukan. Pernah diceritakan oleh Tengku Zarina, iaitu isteri beliau, pada hari ketika beliau sakit dan dibawa ke hospital, doktor memutuskan untuk menahan beliau di wad. Namun dia enggan ditahan di wad dan malah turut menghadiri perlawanan bola menghadapi Singapura dan berjaya menjaringkan gol.
Yang terakhir, warisan dari Mokhtar Dahari ialah kewujudan Akademi Mokhtar Dahari. Menurut Nur Fazlin pada tahun 2021, jurulatih Kuching City FC, beliau pernah bermain bersama legenda di Vietnam dan Tehran dan menyifatkan Super Moh sebagai pemain yang lengkap. Di samping beliau menyatakan bahawa Akademi Mokhtar Dahari yang ditubuhkan adalah idea yang baik untuk melahirkan pemain yang setanding dengan Mokhtar Dahari. Jelas sekali, wujudan Akademi Mokhtar Dahari yang terinspirasi dari pencapaian Mokhtar Dahari serta menjadi penerus legasi beliau selaku pemain bola sepak legenda Malaysia. Kejayaan Akademi Mokhtar Dahari telah melahirkan banyak pemain dan pelatih bola sepak yang berkualiti. Mereka telah mencapai banyak kejayaan dengan melatih pemain yang kemudiannya berjaya dalam peringkat tempatan dan mungkin juga di peringkat antarabangsa. Kejayaan mereka telah memberikan kontribusi besar kepada pembangunan bola sepak di Malaysia. Graduan yang dilahirkan oleh Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahari terbukti laris di pasaran apabila kesemua 44 pelatih daripada batch ketiga dari akademi tersebut telah berjaya mengingkap kontrak dengan 5 pasukan Liga Super. Sebahagian daripada mereka telah pun memulakan latihan bersama kelab-kelab bola sepak profesional di Malaysia. Daripada jumlah keseluruhan pelatih generasi ketiga Akademi Mokhtar Dahari itu, 20 pemain telah menyertai pasukan Selangor FC, manakala 10 pemain lagi bersama pasukan Seri Pahang FC. Baki pemain menyertai Johor Darul Ta'zim iaitu sebanyak 6 orang, Kuala Lumpur City sebanyak 4 orang dan Terengganu FC sebanyak 4 orang dari akademi tersebut. Sebagai rekod keseluruhan graduan Akademi Mokhtar Dahari setakat 8 Januari 2021 adalah seramai 118 orang yang mewakili 34 orang bagi batch pertama, 40 orang bagi batch kedua dan 44 orang bagi batch ketiga. Kesemua graduan ini telah bersama kelab bola sepak profesional selepas bergraduasi dari Akademi Mokhtar Dahari. Perkembangan terbaru itu sekaligus membuktikan produk Akademi Mokhtar Dahari di bawah program pembangunan bola sepak negara iaitu NFDP masih memberi impak yang besar dan sering mendapat perhatian pasukan gergasi tempatan. Antara peserta dari Akademi Mokhtar Dahari tersebut iaitu Lokman Hakim yang menyertai kelab dari Belgium. Ini membuktikan bahawa pemain pelapis baru tempatan mampu bersaing dengan pemain antarabangsa. Kejayaan ini menunjukkan bahawa Akademi Mokhtar Dahari telah berjaya melahirkan ramai pemain yang berkualiti dan mampu bersaing dengan pemain antarabangsa. Yang pertama ialah tidak mempunyai infrastruktur yang kurang ataupun tidak baik, kerana kekurangan lapangan bola yang berkualiti dan mempunyai kemudahan latihan yang tidak memadai seperti lapangan bola yang tidak baik dan mempunyai alat-alat gym yang tidak moden. Ianya menjadi halangan dalam menyediakan persekitaran optimum untuk player-player muda untuk berkembang menjadi bakat-bakat yang baik dalam Malaysia. Bagi isu yang kedua ialah Akademi Mokhtar Dahari perlu mempunyai pembangunan yang berterusan, seperti memastikan terdapat program-program bakat yang berterusan bagi player-player muda, seperti mereka bermula dari peringkat asas dan mereka perlu bermain sehinggalah peringkat profesional. Ini kerana jika mereka mempunyai pembangunan bakat yang berterusan, player-player muda ataupun pemain-pemain muda kita mempunyai lebih banyak pengalaman dalam bermain bola sepak dan secara tidak langsung Malaysia akan mempunyai player-player atau pemain-pemain yang berkualiti tinggi dan dapat meluaskan lagi bakat-bakat pemain bola di Malaysia. Dan yang ketiga ialah pendidikan jurulatih yang tidak moden. Jika coach ataupun jurulatih tidak mempunyai pengetahuan tentang cara permainan pada zaman kini, maka pemain-pemain muda akan bermain bola sepak yang tidak efektif pada zaman kini, kerana jika mereka masih bermain secara tradisional, maka permainan mereka akan senang dibaca oleh negara lain. Yang pertama, peruntukan dana. Peruntukan dana amatlah penting untuk menyediakan atau menaik taraf fasiliti yang ada dekat AMD supaya dapat memberi kualiti yang lebih baik kepada pelajar AMD. Yang kedua, program latihan luar. Sesiapa yang perform, yang konsisten dalam latihan, mereka akan
diberi pendedahan yang lebih baik di luar untuk menerima ilmu di sana. Pada tahun 2019, 4 orang daripada AMD dapat dibawa ke kelab Cerezo Osaka, dan dua orang juga dapat dihantar ke akademik Jepun untuk menerima ilmu yang lebih baik. Yang ketiga, pembangunan akar umbi. Di sini di peringkat kajian mereka meninjau di peringkat MSSM untuk mencukir bakat-bakat yang ada untuk diserahkan kepada AMD supaya mereka dapat beri pendedahan yang lebih baik dan kemahiran yang lebih baik lah. Dan terakhir, jaminan kerjaya. Apabila tamatnya AMD, graduan AMD akan dapat satu tiket yang mana kelab-kelab Malaysia amatlah tertarik dengan mereka sebab graduan AMD ni mempunyai kemahiran yang berkualiti dan pendedahan yang lebih awal untuk meneruskan kejayaan mereka sebagai karier pemain bola sepak. Jadi seterusnya, pelan atau perancangan masa hadapan Akademi Muhtadahari. Akademi Muhtadahari, kita dapat lihat mereka mempunyai visi yang jelas untuk membangunkan bakat bola sepak di negara Malaysia ini untuk masa hadapan bola sepak yang lebih cerah. Antara perancangan dan hasrat mereka termasuklah meningkatkan kualiti infrastruktur dan juga fasiliti di dalam akademi. Sebagai contoh, saya boleh kata mereka telah memperbaiki kemudahan latihan seperti padang latihan yang berkualiti tinggi, peralatan latihan yang serba canggih dan juga moden, dan juga pusat kecergasan untuk memastikan para pemain mempunyai persekitaran yang sesuai untuk berkembang maju. Dengan cara ini, kita dapat melihat bahawa Akademi Muhtadahari sangat serius dan mengambil berat untuk menempatkan Akademi Muhtadahari ini setaraf juga dengan Akademi Aspire yang berada di Qatar. Jadi, sebagai kesimpulan, Akademi Muhtadahari merupakan tapak penting untuk mengenal pasti, melatih dan membangunkan bakat muda bola sepak. Ini adalah langkah pertama yang penting dalam membina skuad bola sepak Malaysia yang berkualiti tinggi. Yalah kan, mana tahu bakat-bakat muda inilah yang akan membawa nama Malaysia di Piala Dunia pada masa hadapan, insya-Allah. Sekian sahaja video kami berkenaan Akademi Muhtadahari. Terima kasih kerana sudah menonton. Sekian, Assalamualaikum.